Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera lah. Okey, saya Muhammad Ashraf bin Sari, nombor matrik 257486. Bersama-sama dengan rakan saya inginkan assignment lah. Assignment berkumpulan. Okey. Untuk yang pengenalan yang kami buat ini adalah iaitu dari segi pengurus lah. Okey. Sebenarnya kerisauan pengurus ni terhadap peningkatan bilangan pekerja yang terdiri daripada pekerja-pekerjanya mempunyai latar belakang yang berbeza lah. Okey. Maksudnya latar belakang berbeza ni dari segi etnik, lepas tu dari segi umur, jantina, budaya dan juga yang berlainan lah. Okey. Boleh diasasi dengan pemahaman berkenaan dengan konsep pengurusan yang kelainan tenaga kerja dan berfikiran positif. Okey, terhadap perubahan yang berlaku lah. Okey. Sebelum itu, pengurus juga perlu difahamkan tentang aspek penting mengapa heterogen tenaga kerja diperlukan dan penting untuk sebuah syarikat multinasional lah. Okey. Terdapat ada di sini ada dua aspek yang perlu difahami oleh pengurus, iaitu syarikat perlu mengurus diversiti tenaga kerja yang semakin meningkat dan juga memahami setiap kelainan yang ada pada pekerja, dan setiap tenaga kerja yang berlainan ini mempunyai kelebihan kompetitif yang berpotensi untuk perkembangan syarikat. Okey. Dan pengurus juga seharusnya tidak merasa risau dan bimbang terhadap peningkatan heterogen ini. Heterogen tenaga kerja. Sebaliknya, menjadikan ia sebagai satu kelebihan yang ada pada syarikat untuk berkembang lebih maju. Okey. Untuk yang seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya lah untuk buat pembentangan ini. Okey. Sekian. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Kiruban Alai Kiram Chandran, nombor matrik 2580099. Tajuk yang saya nak bentangkan adalah konsep pengurusan pengurus. Pengurus perlu memahami pengurusan kelainan tenaga kerja secara mendalam dan teliti bagi memahami setiap kerana subordinatnya. Maksud dalam ni ialah terdapat beberapa isu yang penting perlu dimahami oleh pengurus dan mengurus kelainan tenaga kerja ini, iaitu latar belakang bangsa, agama, bahasa, umur, jantina, sensitiviti agama dan nilai-nilai tersebut. Keadaan ini membantu pengurus membangunkan rangkaian sosial dan membekalkan banyak maklumat tentang suatu budaya. Ini adalah salah satu kemahiran silam budaya dalam pengurusan kelainan tenaga kerja yang digariskan oleh salah satu tokoh iaitu Solomon. Kedua adalah seorang pengurus yang baik akan memahami latar belakang pekerjanya supaya tidak berlaku sebarang permasalahan dari segi amalan budaya bangsa yang dipegang oleh kaki tangannya. Dalam masalah ini, sebagai seorang pengurus perlu memahami ataupun mengetahui latar belakang seorang pekerjanya supaya tidak berlaku sebarang permasalahan. Seperti yang kita tahu, kebanyakan tempat kerja akan diliputi ataupun dikerja oleh pelbagai agama dan pelbagai bangsa. Dalam satu organisasi, apabila pekerjanya adalah daripada pelbagai agama, so untuk mengelakkan sebarang persefahaman antara satu sama lain, lebih kita boleh mengelakkan sebarang pergaduhan ataupun permasalahan antara satu sama lain. Ketiga, seorang pengurus juga tidak perlu rasa tergugat dengan versi bahasa yang ada dalam organisasi. Maksud dalam ni, apabila pekerjanya
adalah daripada pelbagai kaum memiliki pelbagai bahasa yang digunakan sebagai bercakap ataupun berkomunikasi. Maka pengurus perlu mengambil inisiatif untuk mengutamakan pekerja yang berkebolehan bertutur lebih daripada satu bahasa untuk memberi kebolehan bertutur lebih daripada satu bahasa untuk diberi kepercayaan dan dalam mengurus untuk melaksanakan tanggungjawab organisasi. Seperti dalam apabila berlaku seperti ini, kita boleh mengelakkan sebarang masalah dan juga boleh mencapai matlamat organisasi dengan baik. Keempat, pengurus juga perlu memahami satu lagi aspek penting dalam organisasi, iaitu umur. Seperti tahu, pengurus maksud saya pekerja yang lebih tua biasanya dikatakan berpengalaman dari segi kemahiran kerjanya. Mereka juga boleh bekerja dengan cara yang sistematik. So, oleh itu, sebagai seorang pengurus, perlulah memahami keadaan ini supaya kemahiran yang ada pada setiap pekerja, walaupun berlainan usia, dapat digunakan secara optimum. Bagi pekerja yang jauh lebih muda, mereka perlulah diberi peluang untuk menimba pengalaman kerja. Maksud, bagi remaja ataupun pekerja yang muda juga perlu diberi keutamaan untuk diberikan pekerja. Maka mereka boleh dapat menimba pengalaman kerja dan boleh dilatih sebagai pakar dalam suatu kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, saya Ahmad Faridin bin Jamaluddin, nombor metrik 258216. Okey, kat sini saya akan terangkan cabaran dan isu serta cara mengatasinya. Okey, yang pertama, isu jantina juga menjadi salah satu daripada aspek penting yang perlu dititik beratkan oleh seorang pengurus dalam menghadapi diversiti tenaga kerja dan organisasinya. Dan yang kedua, terdapat satu lagi isu penting yang menjadi keutamaan kepada pengurus untuk memahaminya, iaitu isu berkenaan agama. Dan yang ketiga, keunikan diversiti tenaga kerja dalam organisasi ini sememangnya mempunyai cabaran yang besar buat majikan dan organisasi kerana mereka perlu memikirkan cara bagaimana hendak memastikan kesemua pekerja akur dan patuh atas prinsip dan hala tuju syarikat, sekaligus menjadikan syarikat maju dan berdaya saing. Dan yang keempat, bagi sesebuah organisasi yang mempunyai heterogen tenaga kerja, masalah atau cabaran yang sering dialami ialah komunikasi. Dan yang kelima, satu lagi cabaran yang perlu dihadapi oleh pengurus ialah satu persepsi dan sikap yang berbentuk parokialisme oleh pengurus itu sendiri. Okey, dan seterusnya, kesan negatif kepelbagaian di tempat kerja. Kepelbagaian di tempat kerja pada umumnya dianggap positif bagi syarikat yang mengurusnya dan yang berkesan. Walau bagaimanapun, tenaga kerja yang mempunyai perbezaan yang signifikan dalam etnik, bangsa, agama, jantina dan ciri-ciri individu lain boleh menghasilkan kesan negatif, terutamanya jika tidak diurus dengan baik. Kesan-kesan negatif kepelbagaian ini dapat difahami jika budaya kerja tidak menyokong toleransi dan penerimaan perbezaan. Okay, yang pertama, halangan komunikasi. Yang kedua adalah perintangan kebudayaan. Yang ketiga, isu diskriminasi. Yang keempat, kos peningkatan. Dan yang kelima, itu mengatasi negatif. Sekian daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, iaitu Muhammad Ushairi. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ushairi bin Hashim. Staff number 252277.
So saya akan menerangkan kesimpulan berdasarkan tajuk cabaran kepelbagaian budaya di dalam sesuatu organisasi. Okey, rumusannya kebolehan pengurus dalam menguasai atau bersedia bertoleransi dengan kepelbagaian akan memudahkan mereka berurusan dengan pelbagai pihak dalam pelbagai situasi yang berlainan. Dengan itu, syarikat akan dapat manfaat daripada kebolehan mengurus dalam menguruskan heterogen tenaga kerja ini. Namun begitu, sebahagian besar daripada konsep, teori dan pendekatan tingkah laku organisasi dihasilkan di negara-negara barat, terutamanya di Amerika Syarikat dan Britain. Ini tidaklah begitu sesuai digunakan dalam konteks negara lain termasuk Malaysia, kerana ilmu pengetahuan ini dihasilkan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan dalam konteks negara mereka sendiri. Fakta ini jelas oleh beberapa pengurus Amerika Syarikat yang gagal mengurus heterogen tenaga kerja dalam organisasi mereka di negara-negara lain di seluruh dunia. Hal ini disebabkan andaian mereka terhadap gaya pengurusan yang universal ini sesuai di mana-mana sahaja, tetapi jelas menunjukkan bahawa andaian mereka ini meleset dan tidak boleh digunakan dalam mengurus heterogen tenaga kerja dalam lingkungan budaya yang berbeza. Kesimpulannya, pengetahuan terhadap pengurusan silang budaya adalah sangat penting bagi seseorang pengurus lokal yang mengurus heterogen tenaga kerja dalam organisasinya supaya mencapai segala matlamat organisasi dengan lebih berkesan dan efektif. So itu saja kesimpulan yang dapat saya buat berdasarkan tajuk kepelbagaian budaya di dalam sesuatu organisasi. Okey, sekian, terima kasih.